Malaysia perlu lebih optimis dalam menghadapi cabaran kelembapan ekonomi global dengan mengambil kira pelbagai kelebihan yang dimiliki negara. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak berkata, Malaysia mampu membuka ruang dan peluang yang luas kepada negara luar pasca pandemik COVID-19 dengan bidang kepakaran khusus, keistimewaan geografi dan infrastruktur asas yang lengkap. Tun Ahmad Fuzi berucap merasmikan Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF Roundtable Penang yang berlangsung di Bahrain lepas hari ini. Beliau berkata di sebalik beberapa krisis global dan pandemik COVID-19, negara mencatat kenaikan keluaran dalam negara kasar 8.9% pada suku kedua tahun ini dan dijangka mencapai 6% bagi keseluruhan tahun ini. Manakala Pulau Pinang mencatatkan pelaburan RM76.2 bilion dalam sektor pembuatan tahun lalu, kenaikan 440% berbanding tahun sebelumnya. Justru menurutnya, Malaysia dan Pulau Pinang khususnya perlu aktif dalam mengenapasi sektor yang mampu menarik pelaburan dan pelancong dalam merancangkan ekonomi negara sekaligus membantu rakyat mengatasi kesan pandemik. With that strong wind in our back, we should dare to identify in practical terms other areas where we can grow and where we have the capacity to excel. These include looking at potentially attractive sectors like Islamic finance, the halal ecosystem and the many halal subsectors, regional high-end tourism, ecotourism and medical tourism. And in respect of agriculture, even for a state without much land like Penang, to look at modern farming. Katanya pasca pandemik, sektor pelancongan dan industri mesyuarat insentif konvensyen dan pameran MICE perlu diberi perhatian memandangkan negara memiliki sumber kesaling hubungan serta pengalaman dan bakat dalam menganjurkan acara di peringkat antarabangsa. Selain itu, industri keselamatan makanan juga harus diterokai sebagai perdagangan dan bukan dilihat sebagai mempertahankan keperluan makanan. Forum sehari ini dianjurkan bersama oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan disertai 362 perwakilan daripada 15 negara, antaranya Indonesia, Filipina, Bangladesh, Rusia dan Tajikistan. Manakala Media Prima Berhad adalah rakan media rasmi untuk WIEF. Melati kuntung tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Pertama sekali, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana atas limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada hari ini. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nur Fasiha binti Zulkifli sebagai moderator pada hari ini. Topik perbincangan kita pada hari ini adalah hutang dan pembangunan ekonomi negara Islam. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, lebih baik kita memperkenalkan panel-panel kita, iaitu yang pertama, Nurul Natasha. Okay, hai sikit. Panel kita yang kedua, Fatin. Hai bye-bye sikit. Okay, seterusnya yang terakhir adalah Nabila. Hai sikit. Okey, itu saja panel-panel kita. Mesti semua orang tertanya-tanya kan apa yang kita orang akan memperbincangkan sekejap lagi. Kami akan memperbincangkan tentang hutang. Okey, hutang dalam segi dalam Islam dan juga tentang hutang dalam segi isi rumah. Dari segi maksud hutang dalam Islam merujuk kepada penyerahan suatu barang atau harta daripada penghutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam itu. Okey, seterusnya ialah maksud isi hutang rumah ini adalah seperti hutang beli rumah, kereta,
kredit ataupun pinjaman peribadi. Oleh itu, hutang yang tinggi ini adalah bersifat pilihan. Memandangkan topik ini telah dijadikan tajuk forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan kepada ahli panel untuk mengetahui lebih lanjut, iaitu Saudari Natasha. Adakah anda sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia dengan soalan yang akan ditanyakan nanti. Soalannya berbunyi, adakah semua negara Islam di atas muka bumi ini berhutang? Kalau tidak, berikan contoh dan huraian. Saya ingin mengetahui lebih lanjut. Pertama kali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator tentang persoalan yang diajukan itu. Soalan yang pertama yang diajukan adalah semua negara Islam di atas muka bumi ini tidak berhutang. Jawapannya tidak. Ada negara Islam yang tidak berhutang, antara contohnya ialah negara Islam di Brunei. Kerana merupakan antara negara terkaya di Asia, iaitu negara yang tidak mempunyai hutang. Negara ini mempunyai kekayaan besar dengan pendapatan per kapita sebanyak $65,670. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan rizal gas asli dan minyak yang banyak. Inilah sumber kekayaan bagi negara Brunei Darussalam. Wow, sangat menarik. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada ahli panel kedua, iaitu Fatin, untuk menjawab persoalan kedua. Apakah pandangan anda mengenai aliran hutang bagi negara Algeria dan Malaysia? Cuba jelaskan. Terima kasih kerana memberikan kepada saya peluang untuk menyatakan pandangan saya terhadap aliran hutang negara Algeria dan juga Malaysia. Bagi pendapat saya tentang negara Algeria, di negara Algeria ni menunjukkan aliran hutang luar negara yang berbeza dengan negara Albania. Okey, jumlah hutang luar negara bagi negara Algeria ni dia meningkat tau. Daripada tahun 1970 sehingga tahun 1980, iaitu adalah sebanyak 900,000. Okey. Pada tahun yang seterusnya pun dia semakin meningkat menjadi sebanyak 15 juta, dan pada tahun 1985 pun dia makin meningkat menjadi 18,259,906, dan seterusnya dia semakin meningkat mengikut ke tahun ke tahun. Okey, namun pada tahun 1991 dia makin meningkat menjadi 28,489,000, dan dia makin meningkat. Namun pada tahun 1992 dia berlaku pengurangan lah kiranya pada tahun tersebut, iaitu sebanyak 24,350,607. Dia berlaku pengurangan, dan dia akan meningkat pada tahun seterusnya. Dia berlaku pengurangan dan seterusnya semakin meningkat. Okey, seterusnya pada pendapat saya tentang aliran hutang negara bagi Malaysia pula, dia meningkat secara berterusan tau, daripada tahun 1970 hingga tahun 1987. Jumlah hutang meningkat ni daripada USD dollar 500,173 pada tahun 1970. Dia semakin meningkat dan semakin meningkat. Namun dia berlaku pengurangan sedikit pada tahun 1988. Dan daripada tahun tu dia semakin menurun kepada 1989, dan kepada tahun yang seterusnya dia berlaku peningkatan pada tahun 1991. Kita juga dapat lihat daripada setiap tahun hutang negara kita ni dia semakin lama semakin meningkat tau. Dia macam pada tahun 1888 tu sehingga kini 2023, namun dapat juga kita tengok peningkatan dia semakin mendadak tau. Jadi dekat sini saya dapat buktikan melalui apa yang saya rasa benda ni adalah hutang negara kita semakin lama semakin meningkat. Itulah pada pendapat saya. Awak tahu tak, pada tahun pemerintahan Tun Tunku Abdul Rahman dan sehingga Tun Dr. Mahathir, kita punya hutang negara ni hanya sebanyak 300 juta je. Tapi Tun Dr. Mahathir dia mengambil semula jawatan Perdana Menteri tu, beliau mengatakan hutang negara kita pada tahun 2022 dilaporkan adalah sebanyak 1 trilion tau. Jadi banyaknya. Itu disebabkan ada beberapa faktor lah yang kita dapat tengok daripada apa yang diulaskan oleh beliau sendirilah. Jadi kita dapat lihat jugalah kat sini banyak hutang negara kita yang menjadi lebih satu kali ganda ketika pemerintahan Datuk Seri Najib waktu ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Okay. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, iaitu Fatin. Okey, seterusnya kita akan pergi ke panel ketiga.
selamat datang panel ketiga iaitu Nabila. Okey, soalan yang berlega-lega di kepala saya adalah adakah perbelanjaan kerajaan boleh meningkatkan penggunaan isi rumah? Bolehkah saudari Nabila menjawab soalan saya? Sudah tentu boleh saudari. Soalan yang diajukan sebentar tadi, jawapannya sama ada pembelanjaan kerajaan dapat meningkatkan penggunaan isi rumah ataupun tidak, bergantung pada bentuk pembelanjaan yang dibuat oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, teori teknis mengatakan pembelanjaan kerajaan akan meningkatkan penggunaan swasta atau isi rumah. Kiranya kita melihat lebih teliti pembelanjaan yang kerajaan belanjakan, kita dapati bukan semua pembelanjaan kerajaan boleh meningkatkan penggunaan isi rumah. Namun, yang pasti pembelanjaan kerajaan ini boleh memberikan utiliti atau kepuasan kepada isi rumah. Isi rumah ini akan meningkatkan atau mengurangkan penggunaannya bergantung pada jenis pembelanjaan kerajaan. Contohnya macam kita beli pemberian makanan percuma ataupun menyediakan barangan awam seperti taman permainan kepada rakyat oleh kerajaan. Sekiranya pembelanjaan kerajaan merupakan penggenap kepada penggunaan isi rumah, sudah pastinya peningkatan pembelanjaan kerajaan ni dapat meningkatkan penggunaan isi rumah dan seterusnya meningkatkan permintaan agregat, bukan? Akan tetapi, sekiranya pembelanjaan kerajaan merupakan pengganti kepada penggunaan isi rumah, maka peningkatan pembelanjaan kerajaan tidak dapat meningkatkan penggunaan isi rumah dan seterusnya tidak dapatlah meningkatkan permintaan agregat. Walau bagaimanapun, bukan semua pembelanjaan kerajaan tu boleh digantikan dengan penggunaan isi rumah sepenuhnya. Kita ambil contoh macam penyediaan makanan tadi. Contoh, kerajaan tu dia menyediakan makanan tengah hari secara percuma dekat tempat kerja, iaitu makanan tu disertakan dengan air. Tetapi masih ada kafeteria yang menjual makanan di situ. Sekiranya semua pekerja hanya makan makanan dan minuman yang percuma disediakan oleh kerajaan, maka pembelanjaan kerajaan tu dalam menyediakan makanan percuma tadi tu merupakan pengganti sempurna kepada penggunaan isi rumah. Atau dari segi istilah ekonomi, wujud kesetaraan Ricardo. Namun begitu, kemungkinan pekerja hanya makan tetapi air yang diorang minum tu dibeli sendiri di kafeteria. Atau mereka mungkin minum sahaja dan makan makanan yang dibeli di kafeteria. Dalam kes ni, kita boleh tengok pembelanjaan kerajaan tu tidak dapat menggantikan penggunaan isi rumah sepenuhnya, kan? Betul? Maaf, saya ingin mencelah. Saya ingin memberi pendapat mengenai alternatif mengenai riba. Boleh, silakan. Pandangan saya tentang alternatif hutang yang melibatkan riba ialah riba ini dapat diatasi sekiranya pinjaman dibuat daripada negara-negara Islam yang mengamalkan sistem kewangan Islam atau sistem kewangan negara pemberi pinjaman yang beroperasi mengikut landasan Islam. Terdapat beberapa alternatif supaya tidak berhutang daripada luar negara yang melibatkan riba yang telah disarankan oleh pengkaji ekonomi Islam. Antaranya termasuklah pinjaman yang dibuat tanpa riba dan mematuhi syariah seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah. Ada juga yang mencadangkan agar negara mengeluarkan bond yang mematuhi syariah, istiqnah, ijarah dan bond-bond lain yang mematuhi syariah untuk membiayai perbelanjaan negara atau untuk membangun ekonomi negara. Ini sahaja pendapat saya mengenai alternatif riba. Wah, begitu rancak ya panel 1 dan panel 3 kita mengemukakan pandangan masing-masing. Okey, apa-apa pun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang panel kita sebentar tadi kerana telah memberikan pandangan mereka dengan begitu baik. Sama. Seterusnya, saya pula akan menerangkan pandangan saya iaitu apakah syarat yang membolehkan pinjaman dibuat. Syaratnya, sekiranya kerajaan tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membiayai perbelanjaannya, kerajaan hanya boleh meminjam untuk membiayai perbelanjaan jenis yang pertama. Walau bagaimanapun, bagi perbelanjaan kerajaan jenis kedua, kerajaan tidak dibenarkan meminjam tetapi boleh mengenakan cukai terhadap penduduk yang kaya ataupun mengenakan pinjaman paksa. Bagi perbelanjaan ketiga, kerajaan juga tidak dibenarkan meminjam tetapi boleh mengenakan cukai terhadap penduduk yang kaya. Jika kerajaan tidak mempunyai wang yang mencukupi, maka kerajaan tidak boleh meminjam tetapi boleh mengenakan cukai terhadap penduduk yang kaya. Bagi menampung pembelanjaan jenis pertama,
kerajaan boleh mengenakan cukai yang kadar yang biasa. Dalam pada masa itu, bagi menampung perbelanjaan jenis kedua, kerajaan boleh mengenakan cukai yang kadar yang sederhana. Dan bagi menampung perbelanjaan jenis ketiga pula, kerajaan boleh mengenakan cukai pada kadar yang tinggi. Okey, sebagai kesimpulannya, kita ni tetap perlu membayar hutang. Tak kira lah kita ni berstatus tinggi, orang berjawatan tinggi, tak kira lah siapa sekalipun, hutang tetap hutang, kita tetap perlu bayar. Dalam Islam juga ada menyebut, kalau andainya kita mati, segala amalan kita tu dia akan tergantung tau. Sebabnya hutang kita tu tidak dibayar. Kan? Bukan? Betul. Betul. Saya sokong. Okey, terima kasih Saudari Fatih atas nasihat anda tadi. Okey, demikian itulah perbincangan daripada ahli panel kita tentang hutang dan pembangunan ekonomi negara Islam. Menunding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan perkara itu bukanlah semudah kita bicarakan. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar. Okey, sehingga kita bertemu lagi, saya Saudari dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.